Allah ya Allah ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم احينا بالإيمان واتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapatkan kuliah subuh. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pengajian kita dalam kitab As-Solihin, iaitu halaman 105, itu berkaitan dengan solat jenazah. Ini bab yang kelima, halaman 105. Ini berkaitan dengan solat jenazah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di akhir Syawal. Semoga puasa enam kita dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dapat kelebihan di sisi Allah SWT. Dan jamuan raya hari ini akhir tu. Matrik dah selesai. Dah selesai jamuan raya. Takut departmen pula buat jamuan raya. Kita biasalah, lepas raya kita tambah makan. Kita tak tambah iman, kita tambah makan. InsyaAllah. Jadi kita tambah dua-dua lah. Hari ini tambah dua-dua, makan dan iman, insyaAllah. Jadi kita lihat dalam bab solat jenazah ni, tentang mengurus jenazah ni, Imam Nawawi rahimahullah memulakan perbincangan dengan ayat surah Al-Mu'minun, iaitu ayat 99 dan ayat 100. Mana firman Allah SWT, hatta iza ja'a ahadumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang kafir atau orang kufur, orang yang mati dalam keadaan tidak baik, sehingga bila mereka sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbi irji'un, maka mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia semula. Mana soalan begitu. Pada di sini isyarat daripada ayat ini kepada kita bahawasanya kita selagi ada nyawa, lakukan yang terbaik dalam tugasan kita seharian. Hari ini kita bertugas, buatlah sebaik mungkin supaya mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata Allah SWT lagi, kenapa mereka ni nak minta balik? Dia minta dengan Allah. Dalam ayat ni dia kata, aku nak balik semula ke bumi, nak balik semula. Begitu kita orang Islam yang mati kalau tak solat, yang mati tak puasa, tak buat ibadat, qala rabbi irji'un, wahai Tuhan, nak balik semula. Kenapa nak balik? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku nak mengerjakan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan. Mana rugilah nak buat amal sebelum kita mati. Kita mati dah terputus dah amalan-amalan kita. Jadi nak balik semula Allah tak bagi. Kemudian Allah kata apa? Kalla. Maka Allah jawab pada mereka, kalla, tidak, kamu tidak boleh balik semula. Mana ini isyarat kepada kita juga bahawasanya roh tidak boleh balik ke rumah. Cerita Melayu je roh balik rumah. Roh balas dendam, lepas tu letaklah nama hantu macam-macam. Ayat Quran kata roh tak balik. Jadi keputusan, kalau kita lihat keputusan Majlis Fatwa pun mengambil ayat ini sebagai hujah bahawasanya Allah tak bagi roh balik. Kita kena kekal hidup di alam barzakh. Yang kata roh balik, kena buka kitab lain lah. Kitab kawan-kawan kita yang dekat Batu Cave, dia balik lah. Jadi bulan Ramadan pun ni banyak orang hantar WhatsApp, roh balik. Bila masuk roh balik bulan Ramadan, roh berada di alam barzakh. Sebab ayat Quran jelas. Jadi Allah kata apabila semua roh ni minta nak balik, nak buat amal yang baik, nak hidup semula, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka Allah kata apa? Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja je permintaan kamu. Allah tak akan terima. Sedang di hadapan kamu ada alam barzakh. Kena teruskan kehidupan di alam barzakh. Mereka tetap tinggal padanya sehingga tiba hari mereka dibangkitkan semula, iaitu hari kiamat. Maka kita kena lalui. Lebih baik sebelum kita pergi ke alam barzakh, kita buat sebaik mungkin amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah
apa peranan kita dalam kita bekerja ni. Peranan kita banyak menunjukkan akhlak yang baik. Kalau ada kawan-kawan kita yang tak elok akhlak, kita doakan mereka. Masya Allah, payah nak jadi akhlak baik ni. Kita rasa dah baik, tapi kadang-kadang orang melihat kita tak baik. Kita kena nilai balik hati kita. Kalau bercakap, jaga suara, kan? Wanita kena jaga suara, jangan pekik. Saya kadang-kadang terkejut. Dekat pejabat ni, dia duduk sini, kawan duduk sana, dia panggil. Masya Allah, orang lelaki ramai. Kita pun dosa lah kita cari pagi-pagi. Saya hari ni pun pening. Datang dekat pejabat, kata, bos nak pindah tempat. Kenapa? Sebelah saya tu asyik mengumpat je hari-hari. Sebelah sini semua perempuan, sebelah sini semua lelaki. Yang lelaki datang jumpa nak pindah tempat stesen kerja yang baru ada kosong 2-3 sana, itu boleh tak? Kenapa tak boleh kerja? Semenjak dia orang pindah seminggu ni, kami tak boleh kerja. Saya kata, oh yang tu saya dah kenal lah. Nak angkat barang, pindah-pindah lah. Ada masalah. Janji awak selesa bekerja. Jadi kita kena ingat, kita bekerja pun kita kena ingat jiran kita di sebelah. Kita mengganggu jiran di sebelah, dosa juga. Jangan nak bercakap pun tengok. Dan ayat yang sebenarnya yang jadikan dalil dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka Allah kata apa? Maka apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada tiada kepada ada secara sia-sia saja? Allah kata, Dia cipta kita lahir ke bumi ni bukan sia-sia. Ada matlamat kita sebagai hamba Allah, beribadat sujud kepada Allah. Ada matlamat kita bekerja, ada matlamat mencari keridhaan Allah, mencari rezeki yang ada. Allah nak tengok setakat mana kamu mencari kelebihannya. Dan bahawa kamu tidak menyangka pula akan kembali kepada kami. Allah kata, ingat, apa-apa yang kita buat, kita akan kembali kepada Allah. Kita tetap akan kembali kepada Allah SWT. Kita tak lama di atas muka bumi ni, kita menumpang. Tak payah nak tongkat langit tinggi-tinggi, kan? Rasa kita gah dengan kedudukan kita, dengan kuasa. Tapi kita kena ingat, apabila kita mati je, tak ada apa yang boleh buat. Kita urus, jadi orang uruskan jenazah kita, bawa ke sana. Jadi inilah kita cari peluang di atas muka bumi Allah SWT ni, buat kerja sebaik mungkin dan amalan yang sebaik mungkin dengan Allah SWT. InsyaAllah kita dapat kelebihan waktu kita nak meninggal dunia. Sebab tu kalau kita istiqamah dengan agama Allah ni, Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 12. Allah kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya ada seorang itu berkata, Tuhan kami, beristiqamah mengatakan Tuhan kami itu Allah. Thumma istaqamu, dan kemudian kamu istiqamah pada jalan Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu tidak akan rasa takut dan tidak akan rasa kecewa waktu kamu nak meninggal dunia. Malaikat datang dengan keadaan baik, mengajak kita pergi. Kalau kita tak istiqamah pada jalan Allah SWT, maka kita pergi dalam keadaan yang tidak baik. Pentingnya, sebab tu Allah kata, aku cipta kamu bukan saja-saja je nak jadikan manusia. Kenapa Tuhan jadi saja-saja Tuhan jadi orang? Tak ada. Tuhan jadi kita ada misi, ada matlamat. Kalau kita ni, contoh kita bekerja, kita berkawan dengan yang bukan Islam, semua ada, tunjuklah akhlak yang baik. Kadang-kadang kita malu. Saya dulu seorang staf saya tu masuk Islam, dia kata, ustaz, alhamdulillah dia masuk Islam, dia pakai tudung lebih cantik pada yang bukan Islam ni. Saya tanya dia macam mana boleh tertarik. Dia tu, ustaz, kalau saya tengok perangai belakang kat pejabat ni, saya tak masuk Islam. Ada 2-3 orang staf saya masuk Islam daripada Sarawak. Saya tanya kenapa. Saya baca Quran yang terjemahan, mula saya rasa tertarik dengan Islam. Kalau tengok kawan dekat pejabat, confirm tak tertarik. Ini kita. Kenapa orang tak tertarik? Sebab cara kita, pendekatan kita yang jauh daripada jalan Allah SWT. Orang nak dekat dengan Islam pun kita marah. Ada orang Islam marah, kita tak faham. Sebenarnya itu teknik kita menarik orang untuk kenal agama Allah dengan pelbagai cara, dengan pelbagai konsep yang kita buat. InsyaAllah saya dekat pejabat sekarang,
ada yang saya punya typist tu Buddha. Setiap kali artikel yang berkaitan dengan Islam saya suruh dia type. Dia kata, "Ustaz, kenapa suruh dia type? Dalam tu ada hadis Nabi, ada Al-Quran." Saya kata, saya nak dia type. Saya panggil dia Swilan. Hari ni saya nak dia type 2-3 artikel ni untuk dimasukkan dalam majalah Tamadun Islam. Saya saja buat begitu. Ada benda yang dia tak faham, dia tanya, "Bos, saya tak faham ni, apa maksud ni?" Kalau dia tak faham tu kita terangkan sikit. Tapi peringkat awal dia orang tengok saya lain lah. Sebab yang sebelum ni tak pernah bagi dia type tu, dia orang bagi budaya, bagi benda-benda libatkan ekonomi. Saya kata tak, saya nak dia type yang semua libat agama dia type. Ini teknik kita nak tunjuk kepada mereka supaya kenal agama kita dengan cara tak langsung. Nampak tak? Protes mesti ada. Yang protes tu biasa, yang tak faham agama juga. Orang Islam tapi tak faham agama, dia protes. Jadi saya panggil masuk bilik. Saya belajar agama, kau belajar agama. Itu soalan je. Kata, "Bos, ni tu bagi dia." Bukan apa, kita nak suruh dia faham ini nilai Islam. Sebab dia selalu komplain depan saya. Kata, "Ni pegawai yang Islam ni asyik monting kerja je." Apa perasaan kita yang bukan Islam komplain? Kita kata tak, itu perangai dia. Islam tak jaga. Jadi nak suruh dia faham Islam yang betul. Islam tak mengajar. Kita bagi ni supaya nampak image Islam tu baik. Masya Allah, itu cara kita lah. Terbaru kita minta staf yang India untuk uruskan program-program melibatkan wacana pemikiran, melibatkan tokoh-tokoh agama. Kita suruh dia jadi LO Asyir grup ni. Tapi okey, kita tengok bila kita suruh begitu, dia pun secara tak langsung dia rasa ini yang program walaupun dia non Muslim, dia ambil tudung pakai. Saya tengok saja, kata okey, itu satu pendekatan lah. Kita kena hikmah. Dan yang sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah." Rasulullah SAW pernah menyembayangkan jenazah. "Fahafiztu min du'aihi," dan aku telah menghafal doa baginda, iaitu ini doa solat jenazah, atau kita pergi ziarah jenazah pun dibaca doa ni. "Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzuluhu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bima'i was-salaj wal barad wa nakhi min al-khataya kama naqaita sawbal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhul jannah wa 'aizu min azabi qabri aw min azabin nar." Qala hatta tamannaitu an akuna ana zalika mayyit. Ada sahabat bila dengar Nabi baca doa ni, doa solat jenazah iaitu, "Allahumma ighfir lahu warhamhu." Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Tengok, kita diajar doa pada orang, jangan kelebu doa. Walaupun bukan kepada orang mati, orang hidup pun kita doa, "Ya Allah, bukalah pintu hati dia jadi orang yang baik," pun dapat pahala. Apatah lagi kita doa kepada yang telah meninggal dunia. Dan warhamhu, dan berilah curahkan rahmat kepadanya. Wa'afihi, sentosakanlah dia. Ini biar dia rasa tenang. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Minta Allah maafkan orang ini. Jadi kita kalau kita solat jenazah, banyak orang solat jenazah itu. Ramadan hari itu 30 Jun, jiran sebelah rumah saya meninggal dunia. Muda lagi, 43. Kata, "Ustaz, demam je, demam. Lepas terawih pergi klinik, meninggal di hospital." Jadi nak ceritanya, kita tak tahu bila ajal kita. Bila kita doakan dia, kita uruskan jenazah dia ni, maknanya Rasulullah mengajar kita baca doa pada orang ni, indah benda yang baik. Wa akrim nuzuluhu, ya Allah muliakanlah, turunkanlah kemuliaan kepadanya, berilah kedudukan yang mulia. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah, mana minta Allah luaskanlah tempat masuknya, mana di alam barzakh, luaskanlah kubur dia. Dan kita sebut lagi dalam doa,
waghsilhu bima'i, ya Allah siramlah dia, bersihkanlah dia dengan air, wal sarj, dan sarji, wal barak, dan air embun. Tengok, nak seolah supaya kita ni bersih, sejuknya jenazah kita masuk ke alam barzakh tu, kita semua akan pergi. Soalan akan ditanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka, tetapi pentingnya solat jenazah ini pengampunan, doa untuk mengiringi kita. Dan kemudian wanakkihi min khataya kama naqaita sauba abyadha minal danas, dan minta lagi dengan Allah, ya Allah bersihkanlah dia daripada dosa-dosa sebagai bersihnya kain putih daripada kotoran. Ini kain putih, abyadhu minal danas. Kalau kita kalau boleh basuh baju tu tak bersih lah. Kalau baju kotor seronok tak? Kotor sikit je pergi kerja, rasa dalam hati tu walaupun kena kuah jamuan raya pun dah kena sikit pun nampak dah tak selesa. Begitu juga kita doa pada orang supaya dibersihkan dosa dia, supaya tak ada, dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dan kata sahabat lagi dalam doa itu, wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Maksudnya kita pergi ke alam barzakh, kita hidup di alam barzakh supaya Allah beri kepada kita rumah yang lebih baik. Kita kena ingat, kita berada di alam barzakh sama macam kehidupan di dunia. Kalau kita mati dalam keadaan beriman, kata Nabi, tatalaki ma'arwah, kamu bergerak di alam barzakh tu, jumpa dengan roh-roh lain yang telah meninggal dunia, kena keluarga kita, kita berjumpa, kita berdialog macam biasa di alam barzakh. Kalau kita pergi dengan baik, kalau kita mati dengan tak baik, kita tak dapat itu lah. Kita pergi tempat siasaan di alam barzakh, itu tak nak lah. Kalau boleh kita nak pergi tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan wa ahlan khairan min ahlihi, dan dia gantikanlah padanya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya di dunia. Maknanya pergi sana kita jumpa keluarga yang baik-baik. Masya-Allah. Maknanya ada kehidupan di alam barzakh sana. Sebab tu dah doa disebut begitu. Dan wa zawjan khairan min zawjihi, dan gantilah kepada dia pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang di dunia. Masya-Allah. Rezeki lah Allah SWT. Dan wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia dalam syurga, wa aizhu min azabil qabr, dan jauhnya daripada azab kubur, atau min azabil nar, dan atau azab neraka. Qala, berkata sahabat bila dengan Nabi baca begitu, dia kata terlintas dalam hati dia, hatta tamanaitu an akuna ana zalikal mayyit, seolah-olah aku untungnya kalau aku jadi mayat tu tadi, sebab Nabi baca. Juga kita solat jenazah dapat pahala 1 kira, besar 1 kira. 1 kira sama besar dengan Bukit Uhud. Siapa yang dah pergi ke Mekah, ke Madinah buat umrah, tengok Bukit Uhud tu besar tu, itulah pahala kita solat jenazah 1 kilo. Ni masalah kita. Bila orang solat jenazah, cepat lagi dia masuk duit dalam poket. Apa cerita orang kita ni? Dia tersedekah, Ustaz. Jangan. Kita nak pahala tu lebih besar daripada nilai RM5, RM10 dia masuk dalam poket. Mana ada upah solat jenazah? Beri sedekah pada anak yatim tu lebih baik. Ni dia masuk poket kita. Kadang-kadang sudah solat gula sekilo. Dia tak kat luar. Kita datang solat jenazah. Ustaz, kalau jenazah tu pun sama juga bacaan ni. Dia kena ubah sikit. Dia hal lah kan. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu ganti nama kepada wanita lelaki Boleh? Jadi apa tujuan kita pergi? Masalah kita ni. Jadi lama-lama orang kata bisnes juga solat jenazah tu, dia buat package tu. Kalau saya boleh datang 40 orang ni package, bayar berapa, dan jadi package juga lah. Sedangkan orang nak keikhlasan, doa orang solat jenazah tu kena ikhlas. Itu yang penting kita dengan Allah SWT. Dan wanita pun boleh solat jenazah. Pernah solat jenazah wanita? Nah, Alhamdulillah, yang mana dah pernah. Kena solatlah jenazah. Malaysia dia tak solat. Saya boleh jiran saya meninggal, saya panggil isteri dia, kata, "Mari solat jenazah." Yang duk cakap banyak semua tengok. Yang tekong perempuan duk cakap suruh, "Ustaz, kita kena bunting daun pandang, lepas tu zikir daun pandang, letak tak kubur." Apa letak daun pandang? Kata, nak suruh bau wangi. Nabi suruh, Nabi tak suruh pun cantik pula. Jadi yang cakap banyak, saya kata, "Kak, akak duduk belakang ni solat jenazah."
Saya tak boleh solat pula ni. Pula tak boleh solat. Cakap banyak. Saya tanya dia, saya ustaz kau ustaz? Ustaz. Tapi tu nak suruh buat macam-macam pelik ni, kenapa? Kan? Jadi kata ambil, dia tu boleh solat, orang perempuan boleh solat jenazah ke ustaz? Boleh. Semua baru anak-anak dia ramai perempuan solat jenazah kat belakang. Bila lagi nak solat untuk bapa? Sebab kita, budaya kita ni tak bagi perempuan solat jenazah. Saya pun heran. Lepas tu nak solat jenazah kena 3 baris pula. Tak boleh kena rapat biar 3 baris je. Lebih 3 baris tak boleh. Saya pun heran. Yang Nabi kata biar 40 orang ke atas kan Nabi sebut dalam hadis. Nabi tak sebut 3 baris tu. Susah nak buat ni. Dia jadi budaya kita ni, trend kan. InsyaAllah dia kena betulkan. Jadi maka kita solat jenazah ni bagaimana? Solat jenazah ada 4 takbir. 4 takbir. Setelah takbir pertama, kita membaca ta'awuz dan membaca Al-Fatihah. Ada angkat takbir pertama, niat solat jenazah. Angkat takbir, 4 takbir. Jangan sebut 4 rakaat nanti. 4 takbir. Ini pernah berlaku. Apabila saya minta, saya uruskan jenazah di sebuah negeri. Itu pak saudara saya, pak saudara isteri saya meninggal. Kawan-kawan dia lah, kawan-kawan yang satu geng lepak di kedai kopi kan. Datang ziarah, saya kata, "Mai kita solat jenazah." Apa jawapan? Kata, "Ustaz, pakcik tak boleh solat jenazah, kenapa?" "Pakcik tak boleh rukuk, belakang sakit." Okey, tak apa. Saya tanya kawan sama dia semua lagi, "Pakcik mai masuk dia solat jenazah." "Oh, kan pakcik ni tak boleh sujud, tahiyat tu kaki tak boleh lipat." Okey. Tak apa, beginilah pakcik duduk dalam surau ni, pakcik tepi ni tengok kita solat jenazah. Lepas sudah solat jenazah, dia kata, "Ustaz, solat jenazah tak ada rukuk kan?" Nak ceritanya, kalau tak tahu tanya. Sebab aku orang tua kan, umur 70. Saya pun cop dalam kepala saya, ini mesti tak pernah solat jenazah ni. Saya kata, lepas ni pakcik belajar lah. Nak ceritanya tu. Jadi lepas takbir pertama tu, kita ta'awuz, a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian baca Al-Fatihah. Dan sunat takbir kedua membaca selawat pada Nabi. Angkat takbir kedua, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, sampai habis. Dan kemudian takbir yang ketiga, angkat takbir ketiga. Apabila angkat takbir ketiga, maka kita baca doa yang sebelah ni, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi, sampai habis. Kalau tak ingat, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afalu, ulang banyak kali Allahumma fillahu. Dah tak ingat kan? Panjang Ustaz, tak ingat. Kita ni orang lama, hatisan memori, hafal hari ni esok lupa. Dah hafal ni setakat pun. Tapi janganlah sampai Allahumma fillahu warhamhu saja, panjang sikit. Lepas tu baru beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam 2 kali ke sekali? Solat jenazah salam 2 kali ke sekali? Tanya orang sendiri. Sudah. Dia sekali cukup, tapi buat 2 pun tak ada masalah. Cuma nak cerita, kalau kita pergi kat Mekah dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Habislah. Kalau kita di Malaysia, kalau saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak salam juga. Saya kena bagi juga kali kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bagi salam. Dia solat jenazah sekali je salam. Itu lebih baik. Boleh? Tapi nak macam mana kan? Nanti orang tak beri salam sekali lagi lah Ustaz. Assalamualaikum. Nanti dia orang kata tak salam-salam ni Ustaz tu dah. Masya-Allah. Dan tak ada perkara lah. Cuma apabila jenazah ada di hadapan kita, kita kena jaga adab-adab kita dengan jenazah. Ini antara perkara yang perlu dijaga. Yang mana ramai masyarakat tidak menjaga adab apabila berada jenazah di depan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafi'i, maka kita lihat di sini. Wa qala al-Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, sawab ma kana alaihi, apa yang patut kita buat yang bagusnya, ma sawa alaihi sukut fi halal siru ma'a janazah wa la yafsad bi qira'ah wa dzikri wa la ghairuhuma. Maksudnya apabila kamu bersama jenazah, kamu tak boleh iring jenazah ke jenazah dekat depan pun, kamu tak boleh tinggikan suara bacaan Al-Quran walaupun zikir dan selain daripadanya.
Boleh baca Quran, tak salah. Jenazah duduk kat depan boleh. Tetapi tidak boleh tinggi suara. Apa yang berlaku kita buat? Tak ada masalah kita pakai Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Okey. Kan dia kata jangan tinggikan suara. Jenazah di situ kan. Nak tanya ni mazhab Syafi'i mana kita ikut. Dan kan dalam kitab ni para ulama Syafi'i kata tidak boleh tinggikan suara di depan jenazah sebab Nabi tak bagi tinggi suara walaupun kamu baca Quran atau kamu berzikir. Tapi orang kita sebab tu masa saya urus jenazah duduk gini tunggu orang naik. Kadang-kadang orang datang, ustaz buat tahlil. Ustaz baca Quran kuat sikit depan jenazah. Saya tengok dia. Lepas tu dia cakap lagi, ustaz. Saya cakap 2 kali dah kat ustaz. Kenapa ustaz tak buat? Tak apalah, sama-sama doa. Dari situ kita tengok orang ni tak belajar. Depan jenazah kita tak boleh tinggikan. Tapi orang kita jadi tekong. Dia pun duduk ramai-ramai, seorang baca semua ikut. Ya si macam dia buat macam malam Jumaat dia baca. Ni depan jenazah, kena hormat jenazah tu. Maka kita baca seorang-seorang, tak payah ada ketua. Boleh. Wala kata Imam Nawawi wala zikri, dan tidak boleh berzikir. Apa dia zikir, tahlil ke apa, kita tak boleh baca kuat depan jenazah ni. Duduk afdalu zikri jenazah ada fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kita buat benda betul, benda baik, tetapi tak kena. Betul tak? Macam kita lah, isi borang nak masuk mesti tapi isi borang salah. Betul lah kita, bagus. Nak berzikir perlahan. Dia kata dah ni jangan tinggikan suara, sendiri-sendiri lah. Dan li'annahu asqul khati wa ajma al-fikri fi ma yata'allaq bi janazah wa huwa matlub fi hadha al-hal, hadha huwa al-haqq wa la ta'tadu bi kasrati min yukhalifu. Maka kata Imam Nawawi, yang lebih baik kita baca dengan perlahan. Dan ingat kita ni renung sebab hari nanti apa akan pergi juga seperti dia, apa akan jadi jenazah juga seperti dia. Dan dijelaskan lagi sini kata Imam Nawawi rahimahullah, apa kata para ulama Syafi'i, ma yaf'alu jahlah min qura, apa yang dilakukan oleh orang jahil. Bukan saya kata ni, kena faham ni ulama Syafi'i kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Apa yang dilakukan oleh orang jahil min qura, baca kuat depan jenazah. Kita kena baca pelan. Tengoklah kita pergi, tak payah pergi mana, tengok contoh dan drama Melayu pun sama juga. Kan? Bunyi kuat baca, dia baca pelan. Itu kaedah. Dan juga dia jelaskan lagi waqala Ar-Rabi. Dia kata kenapa kita patut baca kuat depan jenazah. Annahu sara syi'ar lil mautal fa fi tarki dira'i bil mayyit wa ta'wid al-arad lil kalam fi. Kita buat baca tahlil, bagi orang baca kuat atas rumah ni bukan apa. Alasannya supaya orang dekat bawah ini bercakap borak, kita borak naik ke atas. Dia kalau dia nak borak kat bawah, kita tahu dah ni perangai orang ya. Orang yang beriman dia akan naik ke rumah doa. Kita tak boleh kenal. Di situ Nabi kata apa? Kalau orang tu pergi ziarah jenazah, hati dia keras, tak tengok pada jenazah mana, tak naik doa, mana kita kenal orang tu cinta pada dunia. Tak. Boleh minta maaf nak tegur yang ni sikit supaya paling clear. Kan takut kawan-kawan kita yang sama-sama kerja di Madrid dia meninggal dunia, kita pergi baca dengan perlahan, ikut kaedah sebagaimana diajar oleh para ulama Syafi'i. Begitu kaedah dia. Dan di antara doa yang boleh baca selepas takbir keempat, boleh lagi nak tambah doa selain doa ni. Mana diajar Rasulullah SAW, kita lihat sini. Kita boleh baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, kami mohon janganlah engkau tidak menghalangi kami untuk dapatkan pahala berkat kewafatannya, dan tidak menimpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan berilah keampunan kepada kami dan kepadanya. Antara doa yang boleh baca di dalam solat jenazah, atau kita baca doa ni pergi ziarah kubur, tak ada masalah. Doa untuk arwah baca, tak ada masalah. Ini diajar Rasulullah SAW. Dan kemudian kata Rasulullah SAW tentang nak cari orang solat jenazah ni, mesti 40 ke atas Nabi baiklah. Bagaimana sabda Rasulullah, ma min rajulin muslimin yamutu, tiada seorang muslim pun yang meninggal dunia, fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak la yusyrikuna billahi syai'an, orang yang tidak syirik kepada Allah.
Ni payah nak cari, baik panggil orang biar lebih pada 40. Tak tahu, takut dalam 40 tu ada 2-3 orang tikar nombor ekor, masalah juga. Dia datang solat jenazah juga, dia tikar nombor ekor, tapi terpaksa solat. Dia nak 40 orang yang memang tidak buat benda syirik pada Allah SWT. Itu kata Nabi itu lebih baik. Jadi kita kalau boleh ramai kan solat jenazah. Ni tak, sampai 3 soh je, tak boleh lebih pula. Ada satu tempat saya pergi di sebuah negeri, saya pergi, kawan saya tu mak dia meninggal. Saya pergi nak solat jenazah dia. Tak boleh, kata orang kampung. Tak boleh lebih pada 3 soh. Sudah. Orang datang ramai. Kan Nabi kata 40 ke atas. Dan lebih baik, kata Rasulullah, 40 orang ke atas yang tidak syirik pada Allah. Kalau dalam 100 orang tu ada 40 yang tak syirik, Alhamdulillah. Kalau dalam 60 orang tu banyak, tengah tu geng, jumpa bomo, geng benda ni, macam-macam orang kan. Jadi kita tak tahu, takkan kita tanya, kau ni, kau tikar nombor ekor, takkan nak tanya. Datang solat jenazah, dia solat je dah, tapi nak cerita dia. Yang kelebihan kata Nabi, la syafa'ahumullah fi, melainkan doa yang mereka panjatkan untuk jenazah tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita doa dengan baik, orang datang dengan baik, insya-Allah Allah akan beri kebaikan kepada jenazah kita, insya-Allah. Maknanya cari biar lebih 40 orang ke atas, insya-Allah. Elok begitu. Ya. Kalau kita sampai tu orang dah sudah solat jenazah, macam mana? Salah kan? Salah. Kalau kita sampai-sampai orang kata jenazah dah bawa ke kubur, tak sempat nak solat jenazah, boleh kita solat dekat kubur, sampai-sampai tengok belum ke bumi lagi, kita solat lagi jenazah, boleh. Kalau dah ke bumi, boleh. Jangan pula esoknya, kalau jauh kita buat solat baik. Solat teman jenazah tak ada. Jangan teman jenazah. Saya dulu lepas solat jenazah, ada makcik tu datang, ustaz ni duit apa pula ni? Ni duit solat teman jenazah. Teman jenazah apa pula, apa yang nak ditemani? Nanti malam ni dia seorang. Lepas tu dia seorang, amalan dia yang teman dia, apa pula kita? Dia suruh kita teman jenazah. Dia pun pening, tak pernah jumpa dalam kitab. Dan dekat kampung kami buat macam ni, letih kita. Dekat kampung dia buat macam tu, solat teman jenazah. Ada pula teman jenazah, seronok ni. Yang temankan amalan kita. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Tirmizi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila jenazah kamu diturunkan ke lahat, pahala solat berada di kepala kamu, pahala puasa berada sebelah kanan kamu, pahala zakat berada sebelah kiri kamu, pahala kamu buat kebaikan tak murah ma'ruf, dan pahala kamu sedekah duduk di hujung kaki kamu. Semua ini yang akan membantu kamu, menemani kamu untuk menjawab soalan marabuka wa manabiyuka wa. Tiba-tiba dia suruh kita pula ke atas ni teman. Kau kena teman nak teman dia. Ini kena jelas. Ini benda-benda yang budaya ni perlu kita perbetulkan sedikit demi sedikit. Lihat pada hadis apa Nabi cerita, dah ada Nabi kata agar kamu turun yang lahat. Kan dicerita begitu. Kalau kita lihat dalam kitab Sirrul Ruh yang dicatat oleh Syekh Ibrahim Baqai Asy-Syafi'i, ada cerita benda tu. Bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Atau kita lihat dalam kitab Imam As-Suyuti rahimahullah, Imam As-Suyuti pun ada tulis kitab tentang proses kematian arwah. Masya-Allah. Kita ikut yang betul lah. Banyak sangat budaya ni pening gitu. Lepas ke bumi dia bagi daun pandan. Kita daun pandan untuk apa? Untuk mewangikan kubur pula, pening gitu. Kan? Siram air tu untuk apa? Kan Nabi kata waris syuma, siram air atas kubur tu untuk mantapkan tengah kubur, bukan untuk sejuk orang kubur. Orang kita faham sejuk orang kubur tu yang pelik. Ustaz nak baca apa? Suruh sejuk. Saya kata baca apa? Ni lah kita siram. Siram lah. Kita nak mantapkan. Nabi kata waris syuma ala kubur, siram atas kubur kamu tu supaya mantap tanah dia tu, kemas. Dia faham siram air atas kubur, yang tu yang bawa air mawar. Nabi tak sebut pun air mawar. Nabi kata siram air warishuma, disebutlah hadis. Nabi tak sebut kata warishuma wardah. Nabi tak kata bawa air bunga wardah yang mawar tu siram, tak ada. Jadi bisnes pula kita. Kalau beritahu banyak-banyak dia marah, ustaz ni potong bisnes orang pula. Kan ada package kan? Package daripada hospital tu sampai ke kubur semua dia urus dengan baca Quran, tunggu kubur dengan jenazah.
RM3,000 paling murah. Bayar. Mana pergi keikhlasan kita? Kita ada tabung khariat. Khariat boleh bantu. Itulah kita, Masya Allah. Dan kemudian jelaskan lagi dalam hadis yang sebenarnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Man syahidal janazah, kata Rasulullah, man syahidal janazah hatta yusalli falahu qiratun. Sesiapa yang menyaksikan jenazah hingga dia turut serta solat jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Mana kita pergi ziarah jenazah, kemudian kita doa, kita pula tunggu untuk solat jenazah tu dapat pahala 1 qirat. 1 qirat ni sebesar bukit Uhud. Masya Allah. Siapa nak bagi pahala begitu, kan? Kemudian kata Nabi lagi, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Kata Nabi, siapa yang menyaksikan jenazah sehingga turut dikebumikan, maka baginya pahala 2 qirat. Mana kita solat jenazah, kemudian kita iring pula jenazah pergi ke bumi, dikubur, tambah lagi 1 qirat, kita dapat 2 qirat. Masya Allah. Ni pergi kubur dia borak, ya Allah. Dia berborak juga dekat kubur. Semangat orang kita, Masya Allah. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ummah Atiyah radhiyallahu anha, kunna nunha an ittiba' janazah wa lam ya'zam alaina. Kami kaum wanita dilarang untuk menghantar jenazah ke tanah perkuburan, namun tidak dengan tegas. Apa maksudnya sini? Iaitu wanita boleh iringi jenazah ke kubur, tapi bersyarat. Tidak boleh, pertama, aurat jaga. Ni pergi hantar jenazah, jambul pun nampak, kan? Yang pakai jambul tu, dia nampak juga sikit. Dia letak gini, yang tu tak boleh masuk dalam kubur, tak hormati kubur. Atau pergi, cantik dah tutup, tapi dia punya cutting tu masalah sikit. Tutup pakai dah, tapi dia punya cutting tu, nak langkah jalan kat kubur payah. Itu pun tak boleh masuk juga. Ataupun jubah dia, jubah, pakai jubah ni Ustaz, kena tengok juga jubah macam mana. Kalau slim fit tak boleh. Ada jarak kubur, dia jaga. Sama juga lelaki, pakai baju slim fit, jagalah hormat sikit. Walaupun dia kata tak, ni bukan aurat Ustaz, ada kita pergi jarak kubur, dia pakai kemas. Orang tengok pun takut, tahu kita ambasador, kan? Dan apa dia lagi? Tidak boleh tabarruj. Apa dia tabarruj? Pergi ziarah kubur, jangan tacap, lipstick semua pakai, pergi biasa. Tu sebab tu dia tidak tegas. Kalau ada benda tu, boleh. Dan menjaga adab-adab di perkuburan. Tu bagi wanita, jaga adab, takut timbul fitnah. Ini jumpa pergi ziarah kubur, kawan tu tengok, ilau buah-buah ni, sudah, lawa ke saya, comel ke saya, sudah. Dia buat-buat gini habis. Mana bercakap benda begitu, itu fitnah. Tak payah pergi ziarah kubur, tak payah hantar jenazah. Dan yang sebenarnya orang yang tak boleh kawal perasaan dia, kalau pergi dia menangis je, tu suruh dia pergi yang lain. Oh, kenapa dia mati, patutnya saya. Oh, itu tak payah. Naik. Tak boleh. Dan hadis yang terakhir di sini insya-Allah terlihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, asri'u bil janazah, percepatkanlah langkah kamu ketika menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Nabi kata cepatkan, kalau boleh kita cepatkan ke bumi jenazah, itu sunnah. Fa in kanat salihatan farabatumuha ila khair. Kerana jika jenazah tersebut adalah orang yang baik, orang yang soleh, bererti kamu telah menyegerakan kebaikan untuknya. Dapat pahala juga segerakan jenazah orang baik. Sebab apa, bila kita mati esok, roh yang baik dia akan beritahu apa, orang tak dengar. Kalau kita baca dalam hadis, kata Rasulullah, roh tu akan beritahu apa, qadamuni, segerakan ke bumi aku, segerakan ke bumi aku. Dia tak sabar dan nak rasa nikmat yang baik di alam barzakh sebab dia orang yang baik. Dan kata Rasulullah, wa in kanat ghairu zalik kana syarran tad'unahu an riqabukum. Jika dia bukan orang yang melakukan amalan baik, berarti kamu telah bebas daripada menanggungnya. Kalau dia orang yang tak baik,
Kita tahu ni mati yang tak baik, akhlak tak baik, tapi Nabi kata segerakan juga supaya dia tak menanggung lagi. Namun tunggu bila nak ke bumi. Dia tahu dia tak akan dapat yang baik. Masya Allah. Tapi Nabi kata kedua-duanya kena segerakan. Walaupun orang tu baik atau tidak baik, kena segerakan. Masya Allah. Kemudian dan tajuk yang sebenarnya perkara yang dianjurkan ketika melapisi seorang meninggal dunia, insya Allah.